Sampai Jepang juga terkenal cuy ya. Gila, aku kira cuman 3 negara aja, Singapura, Indonesia, Malaysia, mungkin Brunei juga ya. Banyak yang tahu dengan piramid, tapi sampai Jepang ternyata cuy ya. Orang tahu cuy. Keren. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis, alias free, alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, welcome back to Indoreact. Nah, kali ini kita lihat kisah hidup lagi cuy. Ini adalah kisah hidup pelakon, penyanyi, legenda Malaysia cuy. Yaitu adalah P. Ramlee cuy. Wah, siapa yang nggak tahu P. Ramlee ya? Terkenal banget. Karya-karyanya semua masterpiece. Karya-karyanya semua dikenal di masyarakat Malaysia maupun di Indonesia juga banyak yang tahu dengan P. Ramlee cuy. Aku juga sudah sering reaction lagu-lagu dari P. Ramlee. Nah, kita lihat detailnya nih cuy. Detail kisah hidupnya ini cuy. Bagaimana karirnya bermula dan bagaimana kisah sampai dia menjadi superstar seperti itu ya. Yuk kita lihat ya seperti apa kisahnya ini. Yuk. Dengan lakonan di dalam 66 filem dan 66 sebanyak filem. 35 filem daripada arahannya, serta mencipta lagu lebih daripada 360 lagu sepanjang hayatnya. 360 lagu. P. Ramlee, seniman agung yang tiada Seniman tandingan, agung cuy. dilahirkan di Pulau Pinang pada 22 Mac Pulau 1929. Pinang ya. Perkataan P yang ada pada nama beliau adalah bermaksud putih, iaitu Oh. nama bapanya. Oh, P itu Boleh putih cuy. dikatakan beliau mempunyai kemampuan dalam semua cabang dunia hiburan waktu tersebut. P. Ramlee mempunyai satu karakter yang membuatkan beliau disayangi peminat. Namun begitu, semasa masih hidup, ramai juga tidak menghargai insan berkebolehan ini. Sehinggalah kematian beliau, barulah populariti P. Ramlee terus meningkat hingga sekarang. Oh gitu cuy. Waktu dia hidup kurang banyak yang suka dengan dia ya. Setelah beliau meninggal baru banyak yang menghargai karya-karya dia ya. Tuh ini di dalam koran cuy. Tidak mungkin akan lahir seorang lagi P. Ramlee itu. Oke. Jadi, bagaimana ini semua boleh berlaku? Teruskan menonton. Oke. P. Ramlee memulakan FPHD channel. berjayanya di dalam industri ini di Shaw Studio, Jalan Ampas, Singapura pada sekitar tahun 40-an sebagai pembantu pentas. Hanya mengambil masa dalam 40-an di beberapa tahun Singapura ya? sahaja, P. Ramlee telah membuktikan kredibiliti beliau dengan menjadi pengarah filem yang paling berjaya, Wih. menulis skrip dan membintangi beberapa siri filem box office. Pada zaman kemuncaknya, P. Ramlee mempunyai ramai peminat yang bukan sahaja dari Malaysia, bahkan dari Singapura, Indonesia, Ya. dan Jepun. Wih, sampai Jepang juga terkenal cuy ya. Gila, aku kira cuman 3 negara aja, Singapura, Indonesia, Malaysia, mungkin Brunei juga ya. Banyak yang tahu dengan P. Ramlee, tapi sampai Jepang ternyata cuy ya. Orang tahu cuy. Keren. Dengan personaliti yang lebih mengutamakan seni budaya Melayu dalam filem maupun lagu, beliau telah memenangi berjuta hati peminatnya. Selepas mengarah filem Tiga Abdul bersama Shaw Brothers, beliau berpindah ke Merdeka Studio selepas berlakunya ketidakpuasan dan mogok daripada pekerja di sana. Di Merdeka Studio, P. Ramlee berdepan dengan kesukaran dalam menghasilkan filem yang berkualiti kerana peralatan yang kurang canggih berbanding Singapura dan kru penerbitan yang kurang mahir. Sehinggakan beliau terpaksa menyunting sendiri salah satu filemnya, iaitu Sitora Harimau Jadian. Dia sunting sendiri cuy. Gila, multi talent banget P. Ramlee ini ya. Dia bisa berlakon, dia juga pengarah film, dia juga bisa sunting film sendiri. Luar biasa. Dalam tempoh 7 tahun selepas itu, beliau telah menghasilkan 18 filem dengan studio Merdeka dan tiada satu pun yang berjaya seperti di Shaw Studio. Zaman Kejatuhan. Jadi dia pas dia pindah dari Singapura itu dia menghasilkan 18 film, tapi nggak ada satu pun filmnya yang berjaya kayak film yang dihasilkannya di Singapura ya cuy ya. Gitu. Pada tahun 1968, syarikat rakaman EMI memutuskan untuk tidak menyambung kontrak telah memberi kejutan besar kepada P. Ramlee. EMI sebenarnya telah menghasilkan keuntungan yang besar hasil daripada titik peluh P. Ramlee. Beliau diberitahu lagu-lagunya sudah tidak mendapat sambutan daripada peminat. Oleh kerana disisihkan dalam nyanyian, lakonan dan arahannya, P. Ramlee merasakan ia adalah satu penghinaan kepadanya. Kini, status beliau sudah berubah daripada idola menjadi bintang yang gugur.
Tahun 1972 hingga 1973 adalah zaman gelap bagi beliau kerana tiada langsung tawaran berlakon, menyanyi dan arahan filem. Sehinggakan P. Ramlee dan isterinya pada masa tersebut terpaksa menyanyi di majlis perkahwinan serta menjadi pengadil dalam pertandingan lakonan. Tidak cukup dengan semua itu, wartawan pada masa tersebut terus menulis mengenai kejatuhan karier beliau. Namun begitu, Datuk H.M. Shah membawa sinar baru buat beliau dengan menubuhkan perusahaan filem Malaysia, Perfilma. Ia bertujuan memberikan peluang kepada P. Ramlee untuk menghasilkan filem berwarna. Walaupun semua ini nampak berjalan dengan lancar, tetapi pada hari pertama apabila pejabat dibuka, H.M. Shah dan P. Ramlee diberhentikan daripada Perfilma. Majoriti di Perfilma telah memutuskan filem warna pertama yang akan diarahkan oleh P. Ramlee perlu ditukar kepada pengarah muda lain. Beliau baru sehari kerja langsung dipecat, langsung diberhentikan ya P. Ramlee. Beliau berasa amat kecewa dan tewas sepenuhnya pada kali ini. Selepas semua ini berlaku, menyediakan makanan di atas meja adalah perkara utama yang perlu dilakukannya. Walaupun hatinya masih menginginkan untuk menghasilkan satu filem berwarna dengan cara pinjaman daripada band, namun semuanya gagal. Dari ini, tiada siapa lagi yang mengambil berat terhadap nasib P. Ramlee. Dalam pergelutan untuk meneruskan hidup dan memenuhi impiannya, P. Ramlee menemui sinar baru apabila H.M. Shah sekali lagi membantu beliau. Mereka telah membubuhkan syarikat baru iaitu Rumpun Melayu. Akhirnya, beliau telah berjaya menghasilkan filem Laksmana Do Re Mi dan tercalon anugerah di Singapura. Semasa berada di dalam majlis anugerah tersebut, beliau tidak lagi dihiraukan oleh peserta dari Malaysia. Namun, penggiat filem dari luar negara berpusu-pusu untuk menemui beliau. Namun, di Malaysia, orang-orang perfilman Malaysia tidak menghiraukan dia, tapi orang-orang yang di luar negara Malaysia, orang-orang perfilman di luar negara Malaysia malah mencari-cari P. Ramlee ya. Setiap insan yang hidup pasti akan mati. P. Ramlee telah kembali ke rahmatullah pada pagi Selasa 29 Mei 1973 heart attack, ketika berusia 44 tahun masih muda. serangan jantung. Perkara buruk yang berlaku selepas kematiannya adalah syarikat perfilman negara diberitahu tidak mempunyai hak filem yang dihasilkannya kerana ia di bawah show organisation, menyebabkan ramai yang kecewa. P. Ramlee telah dianugerahkan Bintang Kebesaran Rajah Panglima Setia Mahkota oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1990 yang membawa gelaran Tan Sri. Kesimpulannya, sangat menyedihkan apabila legenda seni yang sangat berbakat ini disisihkan. Malah ada yang memboikot kerana tidak selesa dengan kehebatan yang ada pada individu ini. Walau apapun, penggiat seni yang ada sekarang harus mencontohi kesungguhan beliau dalam memartabatkan budaya Melayu dalam setiap karya yang dihasilkan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Oke, itu dia tadi cuy, kisah hidup dari P. Ramlee ya, kisah karirnya dari dia mulai karirnya sampai kejatuhan karirnya sampai dia meninggal, sampai beliau meninggal ya. Ternyata nggak terang terus ya karirnya, itu ada kejatuhannya di tahun 70-an itu sampai orang ada yang boykot dia, ada yang nggak suka sama dia ternyata ya. Dan karya-karyanya pun nggak dihargai waktu itu ya, pada zaman itu di negara sendiri di Malaysia ya. Malah orang-orang di luar negara yang menghargai karya-karyanya dan mencari-carinya ya. Mungkin banyak yang iri mungkin ya pada waktu itu ya, karena melihat kesuksesan beliau di dunia perfilman yang begitu gemilang dulu tuh. Mungkin banyak yang nggak suka dengan dia, terus iri dengki, dan timbullah macam-macam segala boykot ya, disisihkan, karya-karya yang nggak dihargai. Mungkin itu salah satu kerjaan orang-orang yang nggak suka sama dia cuy ya. Tapi apapun itu, karya-karya beliau sampai sekarang sangat dihargai oleh orang, sangat diingat dan sangat luar biasa. Dan beliau juga sudah menjadi legend ya dari Malaysia. Ini salah satu seniman agung, seniman besar dari Malaysia. Wah, kita doakanlah untuk almarhum P. Ramlee, semoga beliau berada bersama orang-orang yang beriman ya cuy ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love and respect from Indonesia. Ciao.